Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tugasan berkumpulan bagi subjek MPU 2313 Pengajian Islam. Tajuk kami pada hari ini adalah ideologi Syiah. Pertama sekali adalah pengenalan. Apakah itu Syiah? Baiklah, Syiah bermaksud pengikut dan pembela seseorang. Menurut istilah pula, Syiah bermaksud golongan yang berpendapat bahawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih berhak dan utama daripada sahabat-sahabat yang lain untuk memegang tampuk pemerintahan. Pada mulanya, Syiah berpecah daripada Islam menjadi satu firqah. Ia berpunca daripada persoalan siasah iaitu politik. Demikian juga dengan firqah Khawarij. Namun, ketika peristiwa kematian Sayyidina Husain bin Ali di Karbala, pengaruh Syiah semakin meluas lalu dikenali sebagai satu fahaman dan mazhab yang telah menyentuh persoalan akidah. Oleh itu, berbagai kefahaman dan fatwa ganjil yang diperkenalkan oleh golongan Syiah sehingga membawa kepada percanggahan dalam masalah akidah iaitu pegangan dan berbagai masalah fiqh. Asalnya, mereka ingin mempertahankan Ahlul Arba'ah Rasulullah SAW. Namun semangat kecintaan tersebut telah diselewengkan oleh golongan ideologi sesat yang telah dibawa masuk melalui para munafik. Assalamualaikum, nama saya Juaina Nasrah binti Muhammad Azlan dari kelas DSM 2D. Nombor matrik saya ialah 060552. Punca berlakunya Syiah terbagi kepada 4. Yang pertama ialah golongan yang menggunakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan menganggap beliau adalah pengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah. Yang kedua ialah Sayyidina Abu Bakar dianggap perampas dan pengkhianat wasiat Rasulullah SAW. Yang ketiga ialah para sarjana berbeza pendapat tentang asal-usulnya kemunculan Syiah. Yang terakhir sekali iaitu yang keempat, Syiah digelar sebagai Ar-Rafidah atau Ar-Rafawi. Saya, Nurul Azam binti Muhammad, nombor matrik DSM 2021060511. Saya akan menceritakan serba sedikit tentang prinsip utama Syiah. Prinsip utama Syiah yang pertama adalah meyakini bahawa Al-Imamah merupakan rukun agama dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya secara mas. Yang kedua, meyakini bahawa imam-imam adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa-dosa kecil. Yang ketiga, menyanjung Sayyidina Ali secara keterlaluan sehingga disamakan dengan Rasulullah. Yang keempat, menambah nama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa jenis kumpulan Syiah. Kumpulan Syiah yang pertama ialah Syiah Zaidiyah, Syiah yang kedua Syiah Imamiyah dan yang ketiga ialah Syiah Ismailiyah. Syiah Zaidiyah merupakan Syiah yang terdekat dengan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Zaidiyah diambil daripada nama tokoh mereka iaitu Zaid bin Ali bin Zainal Abidin. Syiah yang kedua ialah Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ini merupakan pihak yang mengakui di mana 12 imam dimulai dari Ali bin Abi Thalib sampai kepada 12 keturunan seterusnya. Syiah Imamiyah terdapat 3 prinsip utama iaitu yang pertama Al-Akbariyah, yang kedua Usuliyah dan yang ketiga Asyikiyah. Syiah Ismailiyah pula memiliki kaedah dakwah tersendiri sebagai alat untuk mengajak dan mengikat orang berada dalam kelompok mereka. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Baki Hussein Abidri Zaidi. Nombor matrik 060539. Perkembangan Syiah di Malaysia. Fahaman Syiah di Malaysia terbagi pada 3 kelompok iaitu Syiah Tabi'i, Wabra, Syiah Ismailiyah, Han dan Syiah Ja'far Fariyah atau Imamiyah, Ithna Asyariyah iaitu yang lebih dikenali dengan Syiah Imam 12 di Malaysia.
Syiah Imamiyah mempunyai pengaruh dan pengikut yang sangat ramai jika berbanding dengan dua kelompok Syiah yang lain. Beberapa istilah idan tentang bermaksud Syiah ialah menurut Syekh Ali Mufid. Syiah ialah orang yang mengikuti Ali dan mengutamakannya ke atas para sahabat Rasulullah dan beriktikad bahawa dialah Ali imam secara wasiat daripada Rasulullah SWT atau dengan kehendak Allah secara nas nurul mazhab Jarudiyah. Manakala di dalam lam A di Syiah pula, Syiah ialah orang yang mengiringi Ali iaitu mengikut dan mendahulukannya ke atas selainnya dalam perkara imamah, sekalipun ia tidak menyetujui pemimpin imam yang lain. Seterusnya, Perang Iran 1980-1988 adalah merupakan pemangkin kepada merebaknya pemikiran revolusi Iran yang menteraskan akidah Syiah dengan lebih cepat termasuklah di Malaysia. Kejayaan Ayatullah Khomeini dengan revolusi Iran ini menyebabkan beliau mendapatkan liputan yang sangat meluas di Malaysia, sehingga kan media-media masa pada ketika itu menggempar-gempurkan mengenai kehebatan beliau, menyebabkan Iran mula mendapat tempat dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri. Dan rakyat Malaysia juga tidak ketinggalan menziarahi Iran di samping menghadiri program-program yang diadakan oleh Syiah di India, Bangladesh, Australia, Thailand dan Kuala Lumpur. Selain itu, ramai pelajar Malaysia turut dihantar belajar ke Iran dan bantu beasiswa turut disediakan oleh kerajaan Iran bagi menggalakkan lebih ramai pelajar datang menuntut ilmu di Iran bagi memudahkan penyebaran dakwah Syiah dalam kalangan pelajar. Selain menghantar pelajar Malaysia ke Iran, Malaysia juga turut menerima ramai pelajar Iran datang untuk menyambung pengajian di sini. Seterusnya, menyebarkan fahaman Syiah dalam kalangan pelajar dan masyarakat. Hai, nama saya Nur Fatimah binti Abdul Razak, nombor matrik DSM 2022-060592. Saya akan menerangkan tentang kesan kegiatan Syiah yang terbagi kepada dua, iaitu daripada kesan terhadap individu dan juga masyarakat. Pada kesan terhadap individu, yang pertama, akidah seseorang akan rosak. Sebagai contoh, orang Muslim yang mempercayai atau beramal dengan ajaran sesat boleh merosakkan akidah mereka. Mereka juga wajib bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam. Yang kedua, masa akan terbuang. Masa banyak terbuang dengan aktiviti yang tidak sihat dan bertentangan dengan ajaran Islam seperti memuja dan melakukan amalan-amalan syirik serta khurafat. Yang ketiga, minda seseorang akan tertutup. Pemikiran mereka sering dikongkong oleh pemimpin yang mendakwa mendapat wahyu. Tindakan dan kelakuan mereka menjadi tidak rasional dan fanatik. Yang terakhir, kehidupan tidak stabil. Perlibatan dengan ajaran sesat membawa kepada pengabaian tanggungjawab mereka sebagai pelajar, suami, isteri atau ibu bapa. Antara kesan kegiatan Syiah terhadap masyarakat ialah keruntuhan institusi kekeluargaan. Kerentakan boleh berlaku di kalangan ahli keluarga yang menganut ajaran sesat yang berbeza disebabkan perbezaan akidah dan rasa curiga sesama mereka. Oleh itu, masyarakat Islam perlu menyiapkan diri mereka dengan ilmu dan iman yang benar bagi menghadapi sekiranya berlakunya benturan secara ilmiah seperti yang dizahirkan oleh puak Syiah. Kita dapat menyimpulkan bahawa golongan Syiah terpaksa melakukan sebanyak mungkin penyelewengan bagi mendukung prinsip-prinsip mereka yang batil. Mereka mendahulukan prinsip yang mereka percayai berbanding Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebagai kesimpulannya, Syiah adalah satu ajaran yang hanya akan tertegak dengan keruntuhan Ahli Sunnah wal Jamaah. Penyatuan antara Ahli Sunnah dan juga Syiah tidak akan berlaku kerana Syiah tidak pernah ikhlas untuk bersatu dengan Ahli Sunni, sebaliknya berhasrat memadamkan terus kewujudan Ahli Sunnah di muka bumi. Oleh itu, masyarakat Islam perlu menyiapkan diri dengan ilmu dan iman yang benar bagi menghadapi sekiranya berlakunya pertempuran secara ilmiah seperti yang dizahirkan oleh puak Syiah. Kita dapat menyimpulkan bahawa golongan Syiah terpaksa melakukan sebanyak mungkin penyelewengan bagi mendukung prinsip-prinsip mereka yang batil. Mereka mendahulukan prinsip yang mereka percayai berbanding Al-Quran dan juga Ahli As-Sunnah.